Subhanahu wa taala daripada semasa ke semasa akan memperbaiki kehidupan dan kualiti hidup kita ini, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala permudahkan kepada kita jalan-jalan ke syurganya insya-Allah. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tajuk yang diberikan kepada saya pada malam ini yang berkaitan dengan peristiwa Isra dan Mi'raj. Bagaimana peristiwa Isra dan Mi'raj ini membina karakter, membina diri para sahabat Ridwanullah alaihim, sehingga kan menjadikan semua generasi para sahabat ini berada dalam golongan yang begitu hebat, dan mereka melakukan pembaharuan dalam kehidupan. Mereka juga berperanan untuk menyebarkan Islam. Dalam masa yang sama juga mereka membina tamadun yang mana tidak boleh ditandingi hinggalah pada hari ini. Jadi alhamdulillah tuan-tuan, mudah-mudahan kita dalam suasana sambutan Isra dan Mi'raj ini, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk memiliki karakter sebagai umat terbaik yang menjadi orang yang dapat memperbaharui atau meningkatkan kualiti umat yang sedia ada. Tuan-tuan sekalian, sebelum kita pergi kepada peristiwa Isra dan Mi'raj, berlaku beberapa perkara penting sebelum berlakunya peristiwa Isra dan Mi'raj. Perkara yang pertama, kalau kita lihat apabila baginda Nabi SAW membawa Islam di usia baginda 40 tahun dengan peristiwa di Gua Hira sebagai satu permulaan kepada penyampaian satu risalah akhir zaman yang menjadi sampai sekarang tuan-tuan, yang menjadi sampai sekarang perkara yang sangat-sangat dicemburui, yang sangat-sangat tak puas hati golongan-golongan yang namanya Yahudi, tuan-tuan. Sebab dalam peristiwa ataupun di dalam situasi pengutusan para nabi dan para rasul, sejak daripada Nabi Ibrahim, kemudian ada Nabi Ishaq, kemudian ada Nabi Ismail. Daripada Nabi Ishaq ada Nabi Yaqub. Lepas Nabi Yaqub itu dinamakan Bani Israel, sebab Yaqub alaihissalam merupakan nama lain baginya ialah Israel. Isra bermakna hamba, Il bermakna Tuhan, jadi hamba Tuhan. Selepas daripada Nabi Yaqub alaihissalam datanglah Nabi Yusuf. Selepasnya Nabi Yusuf, Ayub, Shu'aib, Musa, Harun, Zulkifli, Zakaria, Yahya, Daud dan sebagainya tuan-tuan. Hampir keseluruhannya, kecuali antaranya Saleh. Nabi Saleh alaihissalam bukan daripada keturunan Yahudi atau keturunan Bani Israel. Hampir keseluruhannya tuan-tuan, hinggalah kepada yang terakhir sekali, iaitu Nabi Isa alaihissalam pun daripada keturunan Bani Israel. Dan mereka ni daripada awal lagi merasakan tuan-tuan, Nabi akhir zaman yang mereka tunggu, yang dicatatkan oleh Allah di dalam kitab Taurat, ialah Nabi yang mana nanti akan datang daripada keturunan mereka. Tapi Allah Subhanahu wa taala memberikan suatu tepisan kepada apa yang mereka dakwa. Akhirnya Allah mengutuskan Nabi akhir zaman daripada susu galur Nabi Ismail alaihissalam hinggalah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bila berlaku wahyu yang pertama itu tuan-tuan, ialah itu permulaan baharu bagi satu kehidupan yang baharu. Sebab sebelum daripada ini tuan-tuan, manusia yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala ialah golongan Bani Israel. Ya Bani Israel, uzkuru ni'mati allati an'amtu alaikum. Wahai Bani Israel, kamu ingatlah tentang nikmat-nikmat yang telah kami berikan kepada kamu. Pelbagai nikmat tuan-tuan, berbagai kelebihan, berbagai kemudahan yang diberikan kepada mereka. Dibukakan laut merah itu atau laut merah itu kepada mereka untuk dilalui, diturunkan makanan daripada langit al-manna was-salwa, dikeluarkan daripada batu 12 mata air, seperti mana disebutkan dalam Al-Quran, fanfajarat min husnata asyrata aina. Maka bila Nabi Musa pukul dengan tongkat, keluarlah 12 mata air yang diminum oleh 12 kabilah mereka itu. Kelebihan demi kelebihan yang Allah berikan kepada mereka. Tapi mereka tetap kufur dan mereka tetap membunuh para nabi dan para rasul.
Akhirnya apa yang berlaku? Golongan ini Allah Subhanahu Wa Taala nak berikan penghinaan kepada mereka dengan Allah melantik Nabi akhir zaman daripada susu galur, daripada Nabi Ismail alaihi salam, dan barulah mereka terpinga-pinga, tuan-tuan. Dan tak puas hati sampai sekarang, tuan-tuan. Dia tak boleh bantai Nabi kita Muhammad, dia bantai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pasal apa? Sebab mereka sudah daripada golongan yang paling mulia, sehingga kan mereka mengatakan yang boleh masuk syurga hanya orang Yahudi saja. Orang-orang macam kita ni, tuan-tuan, tak boleh masuk syurga. Yahudi je boleh masuk syurga. Dalam surah Al-Baqarah diterangkan beberapa kali bahawa mereka ini, tuan-tuan, mengatakan bahawa mereka sahaja yang boleh masuk syurga. Syurga itu hanya Allah ciptakan untuk mereka. Siapa mereka itu, tuan-tuan? Dia punya takabur, sombongnya. Akhirnya turunlah wahyu pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai permulaan baharu kepada golongan baharu yang dimuliakan oleh Allah, yang menjangkaui bangsa, menjangkaui tempat kedudukan, menjangkaui apa sahaja yang ada. Hingga kan umat Muhammad ni, tuan-tuan, dia bangsa apa pun, asal dia umat Muhammad, dia menjadi umat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Seperti mana yang disebutkan oleh Allah, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Di awalnya Allah Taala kata kuntum, kamu ini sebaik-baik umat. Kita ni sebaik-baik umat. Allah isytiharkan umat Muhammad sebagai umat yang terbaik. Baik, selesai di situ, tuan-tuan. Jadi bila turunnya wahyu yang pertama, datangnya penentangan daripada kaum musyrikin Mekah, tuan-tuan, hinggalah kepada berlakunya macam-macam kepada Nabi SAW, hinggalah berlaku kepada pemulauan ekonomi, tuan-tuan. Tak boleh membeli, tak boleh dijual makanan, tak boleh, kalau buat kenduri tak boleh datang. Mana begitu, tuan-tuan? Di pulau. Bukan hanya Nabi SAW, Abu Talib pula mengalami benda yang sama. Semua Bani Hashim mengalami masalah yang sama. Dan pemulauan itu menyedihkan sehingga para sahabat mengatakan bahawa kami terpaksa pergi balik ke tempat-tempat dalam padang-padang pasir yang lama yang kami tinggalkan. Kami kuis balik, kok ada tulang-tulang unta lama, tulang kambing yang lama-lama yang tak hancur lagi. Kami ambil, kami tumbuk tulang-tulang tu, dibuat makanan, dibuat roti, tuan-tuan. Sampai begitu susahnya, tuan-tuan. Hinggalah selepas pada itu, akhirnya orang Mekah rasa fed up dengan apa yang berlaku. Akhirnya mereka membubarkan pemulauan tersebut. 6 bulan selepas pembubaran pemulauan ekonomi itu, berlaku peristiwa yang lebih dahsyat, di mana Abu Talib. Siapa Abu Talib? Ialah bapa saudara Nabi SAW, yang telah menjaga Nabi, yang telah membesarkan Nabi, yang memberikan pendidikan pada Nabi, yang memberikan kasih sayang pada Nabi SAW. Abu Talib meninggal dunia dalam keadaan tidak menerima Islam. Selepas 10 tahun Nabi ajak kepada Islam, tak terima juga, tuan-tuan. Dan hingga kan Nabi sedih. Nabi begitu sedih, Allah Subhanahu Wa Taala turunkan Al-Quran, innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha. Wahai Muhammad, sesungguhnya engkau, wahai Muhammad, tidak boleh memberikan hidayah pada siapa yang kamu suka, siapa yang kamu sayang. Walakinnallaha yahdi man yasha. Tetapi Allah boleh memberikan hidayah Islam ini kepada siapa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu Wa Taala. 6 bulan selepas daripada itu, tuan-tuan, bila berlaku kematian Abu Talib, orang Mekah kata apa? Tengok, pak saudara dia sendiri macam kita juga. Dia hentaman psikologi kepada baginda Nabi SAW. Bapa saudaranya sendiri pun tak boleh selamatkan. Nabi apa? Mana begitulah dia punya cemohan, kata-kata yang datang daripada mulut orang-orang musyrikin. 6 bulan selepas daripada itu, Siti Khadijah radhiyallahu taala anha meninggal dunia pula, tuan-tuan. Meninggal dan dikebumikan di Ma'lak. Kalau tuan-tuan pergi ke Mekah, di satu kawasan nama Ma'lak itu, tuan-tuan, lebih kurang dalam 3 km daripada Masjidil Haram. Jadi, tuan-tuan, bila mati isteri Nabi SAW, lagilah, tuan-tuan. Apa pasal? Mereka akan lagi menghentam Nabi SAW. Pasal apa? Tengok, isterinya pun dah tak boleh dia selamatkan.
mati juga. Sayang macam mana mati juga, masya-Allah tuan. Jadi Nabi dalam keadaan itu berasa sebagai seorang manusia biasa susah hati. Cuma susah hati Nabi ini tak macam susah hati kita, tuan-tuan. Susah hati Nabi, susah hati kita, semakin susah hati semakin banyak makannya, tuan-tuan. Atau semakin susah hati semakin banyak tidurnya, tuan-tuan. Atau semakin susah hati semakin jalan, semakin round Malaysia. Susah hati tu, itu susah hati kita. Tetapi susah hati Nabi SAW, Nabi mengadu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi mengadu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan hanya Nabi yang kena benda itu, tuan-tuan. Semua para sahabat radhiyallahu alaihim mengalami benda yang sama. Nabi mengambil jalan dengan Zaid bin Harisah daripada Mekah pergi ke Taif. Selepas peristiwa itu, tuan-tuan, pergi ke Taif. Sampai di Taif, ingat orang Taif bolehlah sambut Nabi SAW. Kan Taif kan sejuk sikit, tuan-tuan. Sampai di sana kena baling pula, tuan-tuan. Baling batu dengan budak-budak nakal dan juga pembesar-pembesar yang ada menyuruh atau mengupah budak-budak untuk baling. Nabi nak masuk pula ke Mekah dalam darah di Taif, tuan-tuan. Nak balik masuk ke Mekah. Orang Mekah tak benarkan Nabi masuk. Bagaimana Nabi menghadapi masalah? Tak benar. Hingga kan ada seorang musyrikin atau orang kafir yang menjadi kafil ataupun yang menjadi penjamin kepada Nabi SAW. Masuklah, tuan-tuan. Bila Nabi duduk dalam keadaan begitu tertekan, para sahabat duduk dalam keadaan begitu susah, maka datanglah firman Allah Subhanahu Wa Taala, Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Surah Al-Isra. Kalau tuan-tuan baca surah Al-Isra, tuan-tuan, di bawah itu menceritakan tentang orang-orang Yahudi. Jadi peristiwa Isra dan Mi'raj ini memang tak boleh dipisahkan daripada bincang atau sebut tentang orang-orang Yahudi yang menjadi musuh Allah Subhanahu Wa Taala. Cuma saya nak ambil beberapa perkara. Dalam ayat ini Allah Taala kata subhanallazi asra bi'abdihi. Perkataan pertama yang digunakan oleh Allah ialah maha suci Allah. Yang itu yang pertama. Jadi bila kita nak baca ayat-ayat Al-Quran, selepas daripada itu kita kena baca dalam keadaan kita mensucikan Allah. Apa maksud subhanallah? Subhanallah bermaksud kita kata subhanallah maksud apa? Maha suci Allah. Apa maksud maha suci Allah? Maha suci Allah bermaksud kita memperakui bahawa tidak ada sifat-sifat kekurangan pada Allah. Tidak ada sifat-sifat lemah pada Allah Subhanahu Wa Taala. Bila kita berdoa, Allah tak bagi apa yang kita minta, bukan kerana Allah tak ada benda tu, ataupun bukan kerana Allah tak cukup. Allah kata tak cukup aku nak bagi pada dua orang minta ni. Bukan gitu, tuan-tuan. Subhana bermaksud kita mensucikan Allah daripada mana-mana sifat yang lemah. Kita letakkan Allah dengan semua sifat-sifat kesempurnaan. Itu yang pertama. Yang kedua, abdihi, kepada hambanya, tuan-tuan. Siapa hambanya di sini? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa disebut hamba, tak disebut rasulnya? Sebab di situ, tuan-tuan, perbincangan ataupun komunikasi yang akan berlaku nanti ialah komunikasi antara Allah, Tuhan yang mencipta, yang maha tinggi, yang maha besar, yang maha perkasa, dengan manusia yang sangat lemah, yang sangat kerdil. Jadi bila kita baca subhanallazi asra bi'abdihi, kita kena rasakan kekerdilan kita, kita kena rasakan kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang sepatutnya. Sebab itu dalam hal ini, tuan-tuan, macam mana manusia boleh tak percaya kepada Isra dan Mi'raj? Mudah aja. Sebab mereka tak letakkan Allah itu maha tinggi, maha besar, maha perkasa. Kalau dia letakkan Allah itu maha tinggi, maha besar, maha perkasa, apa susah nak jalankan seorang manusia daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa? Jarak perjalanannya, tuan-tuan, lebih kurang 1,500 km sahaja. 1,500 km sahaja. Perjalanan itu biasanya dilalui kalau menggunakan kenderaan biasa pada waktu itu mengambil masa 30 hari. 30 hari dengan keadaan satu hari
unta ataupun kuda bergerak lebih kurang dalam 50 km, lebih kurang lah tuan-tuan. Lebih kurang 30 hari. Jadi satu benda yang pelik pada waktu itu, sekarang mungkin tak berapa pelik, tapi pelik pada waktu itu. Tetapi kenapa tak jadi pelik? Sebab kita, apa masalah Allah nak jalankan sebegitu jarak 150 km dengan kebesaran yang ada pada Allah? Tak ada benda yang pelik bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi apa yang kita nak lihat pada hari ini tuan-tuan, bukan bagaimana Nabi naik ke atas dan sebagainya. Nabi bergerak daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa dengan kenderaan rasmi, tuan-tuan. Apa kenderaan rasmi? Buraq, tuan-tuan. Kita tak ada dengar lagi kereta nama Buraq. Proton Saga, Proton Wira ada dah. Proton Buraq tak ada lagi, tuan-tuan. Saya pernah cadangkan dulu ada kuliah di Proton. Saya kata, kenapa tak buat Buraq? Oh, Ustaz, payah nak jawab nanti, Ustaz. Payah nak jawab. Dia kata, okey. Tuan-tuan, jadi minyak ada kan, kereta tak ada lagi. Jadi tuan-tuan, kenderaan rasmi, Nabi menggunakan kenderaan rasmi. Tapi bila Nabi berhijrah ke Madinah Al-Munawwarah, tuan-tuan, Madinah lagi kritikal. Bila hijrah, Nabi berhijrah lagi kritikal sebab orang kejar Nabi SAW. Sepatutnya Nabi guna kenderaan rasmi, tuan-tuan, lagi cepat sampai. Sebab jaraknya lebih kurang 500 km saja. Tetapi dalam hijrah, Nabi tidak menggunakan kenderaan rasmi, tapi Nabi menggunakan unta. Dalam Isra' dan Mi'raj, Nabi menggunakan kenderaan rasmi. So, apa maksud yang kita perlu faham? Yang pertamanya, tuan-tuan, dalam peristiwa hijrah, kita kena ikut Nabi SAW. Tuan-tuan, kita kena mengamalkan prinsip hijrah. Tapi kita tak disuruh naik buraq pergi Masjidil Aqsa, tuan-tuan. Tidak disuruh begitu. Maksudnya, tuan-tuan, perjalanan itu ialah perjalanan khusus untuk Nabi. Tapi perjalanan hijrah ialah untuk Nabi dan umatnya sekali. Jadi Nabi SAW sampai di Masjidil Aqsa, naik ke Sidratul Muntaha dalam pada lapisan langit yang pertama, maka berjumpa dengan Nabi Adam alaihissalam. Lapisan langit yang kedua berjumpa dengan Nabi Yahya dan Isa, tuan-tuan. Nabi Yahya dan Isa, sehinggalah kepada langit yang ketujuh. Dipendekkan kisah, tuan-tuan, menerimalah Nabi terima satu perintah yang namanya perintah sembahyang yang wajib ditunaikan oleh umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebanyak 50 kali sehari semalam. Kalau kekal 50 kali, tuan-tuan, memang naya kita ni, tuan-tuan. Yang 5 kali pun ponteng ramai, tuan. Yang 50 kali tak tahulah. Kalau tertinggal 2 hari, sudahlah. 2 hari tertinggal semayang, tuan-tuan. 50 darat 2, 100 waktu. Memang tak terqada lah kata orang, tuan-tuan. Mana begitulah. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala dengan maha kasih dan maha sayangnya, tuan-tuan. Allah Ta'ala boleh perintah terus jadi 5 boleh. Tapi Allah nak beritahu pada kita 50 kemudian dikurangkan menjadi 5. 5 yang kita buat ini, tuan-tuan, menyamai 50 kekuatannya, tuan-tuan. Dari segi nilainya, buat satu seumpama 10 gitu. Jadi Nabi SAW turun ke bawah dan balik semula ke Mekah. Saya nak mulakan daripada balik ke Mekah ini, tuan-tuan, sebab kita nak tengok beberapa perkara. Bila Nabi sampai di Mekah, Nabi duduk di depan Kaabah. Pada waktu itu subuh dah nak habis, tuan-tuan. Walaupun diperintahkan untuk semayang, tapi Nabi tak boleh nak semayang. Sebab tak tahu nak semayang macam mana. Jibril tak datang ajar Nabi SAW lagi. Nabi termenung je. Bila Nabi termenung, datanglah seorang tokoh yang begitu hebat, yang namanya Abu Jahal, tuan-tuan. Abu Jahal Amru bin Hisham. Nama sebenarnya ialah Amru bin Hisham. Dikenali oleh orang-orang Mekah sebagai Abul Hakam. Abul Hakam bermaksud bapa kepada kebijaksanaan. Abul Hakam maksudnya bapa kepada kebijaksanaan. Itu yang dikenali oleh orang-orang Mekah. Dikenali oleh orang-orang Islam yang hidup dengan Nabi SAW. Nabi gelarkan dia Abu Jahal, bapa kepada kejahilan dan kebodohan. Mana begitu, tuan-tuan? Kenapa dia beri nama begitu, tuan-tuan?
Ada suatu peristiwa di mana Rasulullah SAW sentiasa membacakan ayat Al-Quran untuk orang-orang Mekah. Abu Jahal, Abu Lahab dan Abu Sufyan, Muawiyah bin Abu Sufyan, anaknya nama Muawiyah. Mereka ini berperanan menghalang orang Mekah daripada dengar Al-Quran. Jangan dengar Al-Quran. Hingga tuan-tuan, mereka kata Al-Quran ini kalau siapa dengar dia kena rasuk, siapa dengar dia kena sihir lah. Jangan dengar. Tapi apa yang berlaku di waktu malam, Rasulullah berada di rumah Al-Arqam bin Abi Al-Arqam untuk menyampaikan kuliah dengan sahabat-sahabat, mengajar mereka tentang agama. Setiap malam Abu Jahal tadi, Amr bin Hisham tadi, dia akan pergi dengar Al-Quran. Begitulah juga Abu Sufyan. Ada 3 orang yang sentiasa suka mendengar Al-Quran. Tapi dia larang orang Mekah jangan dengar Al-Quran, tapi dia dengar. Ni cakap tak super bikin juga nama itu. Abu Sufyan dia pergi, Abu Jahal pun pergi juga, dan juga Al-Akhnas seorang lagi, ya pembesar Mekah juga pergi tuan-tuan. Masa pergi itu ikut jalan lain-lain lah tuan-tuan. Bila nak balik, bila Nabi kata Sadaqallahul Azim, masing-masing nak balik bertembung tengah jalan. Kau buat apa? Kau buat apa sini? Kau buat apa? Baru pecah tembelang. Kata kita diam, ya. Kita jangan beritahu pada orang. Pecah tembelang ni naya kita. Okey ya. Pakatlah, bersetujulah. Lepas je besoknya tuan-tuan, malam besoknya kita kata dia berpakat jangan datang lagi. Okey. Tak datang. Tapi berjanji tak datang, tapi malam besoknya datang lagi tuan-tuan. Pasal nak dengar Al-Quran tu tuan-tuan. Datang bertembung lagi kali yang kedua. Akhirnya selepas 3 kali, kata tak boleh dah ni, kalau pecah tembelang kita naya kena malu lah kita. Jadi oleh demikian mereka pun berbincang-bincang, 3 orang ni. Tanya mereka kata, yang kita dengar daripada Muhammad tu macam mana pada pandangan kau, Abul Hakam? Abu Jahal, orang yang paling bijak tu. Abu Jahal kata, aku dengar semua bagus semua. Semua bagus dah, semua indah, tak ada benda yang salah pun. Habis kenapa kau tak percaya pada dia? Dia kata aku nak percaya macam mana? Abu Jahal ni tuan-tuan adalah sepupu kepada ayah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia keluarga besar, kemudian ayah Rasulullah keluarga sebelah sini, kemudian Abu Jahal keluarga sebelah sini. Ini Bani Hashim, yang ni dari keturunan sama, iaitu keturunan Quraisy. Apa Bani Hashim buat, orang ni akan buat. Bani Hashim bagi makan orang datang buat haji dan umrah, beri air dan sebagainya. Yang grup ni akan bagi. Bani Hashim ada apa-apa masalah tentang ketenteraan, Bani Hashim sediakan bala tentera, orang ni akan bersaing dengan dia. Dia sentiasa berlawan tuan-tuan. Tiba-tiba orang sebelah sini jadi Nabi. Kalau aku ikut jadi Nabi, tak ada Nabi kawasan aku. Mana begitu? Confirm secara automatik aku kalah, dia kata. Jadi oleh demikian lebih baik aku tidak beriman dengan dia. Itu dia. Jadi oleh kerana takut bimbang pada benda yang entah apa-apa, maka diberi gelaran dengan nama Abu Jahal. Tuan-tuan, dia menolak kebenaran walaupun mereka hati kata betul, tetapi oleh kerana nafsu menjadi pendorong utama. Jadi mereka baliklah tuan-tuan. Itu yang berlaku. Dalam peristiwa Isra' Mi'raj, bila dijumpa dengan Nabi SAW di depan Kaabah, dia tanya Nabi Muhammad SAW, wahai Muhammad, pasal apa kau nampak susah hati? Nabi pun diam, tak kata apa. Dia pun tanya lagi, kenapa? Cerita pada aku. Nabi pun ceritalah tuan-tuan. Sebagai seorang Nabi, menyampaikan apa yang diperintahkan oleh Allah. Dia ceritalah bagaimana dia duduk di Mekah, di Masjidil Haram, tiba-tiba datang Jibril, belah dada dia, keluarkan hati, basuh dengan air Zam-Zam, naikkan dia di dalam burak. Burak itu macam kuda, ada sayap pula tuan-tuan. Lepas tu berjalan laju sampai ke Masjidil Haram, naik ke Sidratul Muntaha, daripada Sidratul Muntaha turun balik, naik burak pula, sampai pula ke Mekah semalam. Ni baru sampai ni. Abu Jahal kata bagus betul. Bagus betul kata ni. Sebelum pada ni Abu Jahal sentiasa tak setuju dengan Nabi SAW. Tapi hari itu bersetuju dengan Nabi SAW. Pasal apa dia bersetuju tuan-tuan? Pasal dia nak libasan terakhir pada Nabi SAW. Dia kata, wahai Muhammad, boleh tak kalau aku beri ruang pada engkau,
Aku kumpulkan orang-orang Mekah ni, kau cerita pada orang Mekah apa yang kau alami semalam. Nabi Muhammad kata okey lah. Sebelum ni tak bagi Nabi Muhammad berceramah, bercakap pun tak boleh, baca Quran pun tak boleh. Hari ini nak diberi kebenaran. Jadi kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya boleh, tak ada masalah. Abul Hakam boleh. Lepas tu dia pun bawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naik ke satu namanya Bukit Qubais, tuan-tuan. Antara Safa dengan Marwah tu sebelah kiri tu, tuan-tuan, dia ada satu bukit. Sana jadi istana. Bukit tu tinggi sikit. Waktu itu apa-apa pengumuman nak dibuat di bukit itu dulu. Itu dia tempatnya, tuan-tuan. Hingga Nabi SAW apabila di awal Islam, bila Nabi SAW nak bawa Islam dalam keadaan senyap-senyap pada kaum keluarga saja, dan turunlah ayat Al-Quran, fasda' bima tu'maru wa a'rid 'anil musyrikin. Nabi disuruh untuk sebarkan ataupun luaskan Islam ini kepada yang lain. Nabi naik di Bukit Qubais yang sama. Nabi kata, wahai orang Mekah, kalau aku ceritakan bahawa di belakang bukit ini akan ada tentera berkuda yang sangat besar yang akan menghancurkan kamu, hal tusaddiqunani, adakah kamu akan percaya kepada aku? Orang Mekah kata, kami percaya semua, wahai Muhammad. Ni mula-mula ni, tuan-tuan. Kemudian Nabi pun cerita lagi, tuan-tuan, kamu percaya pada aku, kamu percaya. Nabi pun pergi kepada poin yang utama. Aku merupakan Nabi yang telah diutuskan oleh Allah untuk mengajak kamu kepada pengabdian diri kepada Allah, tinggalkan berhala ni. Tadi dah kata percaya, nak tarik macam mana? Dia masing-masing, tuan-tuan. Dia masing-masing, tak bercakap apa-apa. Siapa yang bercakap mula-mula? Abu Jahal. Abu Jahal lagi, tuan-tuan. Abu Jahal ni lah heret Nabi naik ke Bukit Qubais. Wahai Muhammad, kau cerita. Jadi orang lain ni bila nampak Nabi duduk dengan Abu Jahal naik bukit itu, tuan-tuan, maka masing-masing ni berkumpul lah nak dengar apa yang berlaku. Maka apa yang dibuat oleh Abu Jahal? Abu Jahal sebenarnya sedang cuba untuk memperkotak-katik, menghina Nabi SAW. Untuk membuktikan pada orang Mekah, betul lah Muhammad ni gila. Betul lah Muhammad ni gila. Maka Nabi pun mula bercerita. Nabi cerita tentang bagaimana dia dibawa oleh Jibril, Burak, sampai ke Baitul Maqdis, naik ke Sidratul Muntaha, dapat perintah sembahyang, turun balik semula ke sini. Dalam tempoh 1 malam. Maka kata Abu Jahal, macam mana orang Mekah? Kau tengok betul tak aku kata tadi? Betul tak bahawa Muhammad ni gila? Senyap masing-masing, tuan-tuan. Maka kecohlah, tuan-tuan. Mana ada yang di kalangan umat Islam, orang Islam yang menerima Islam waktu itu, ada dalam sirah mengatakan bahawa dah rok-rak ni. Masa dah betul ni, betul tak betul ni, benda begitu. Dah mula rasa confused. Maka bila dah jadi macam tu, tengok yang lain, maka seolah-olahnya pada pusingan pertama itu, tuan-tuan, pengumuman daripada Abu Jahal untuk membolehkan Nabi didustai dah hampir berjaya. Kemudian dia tengok semua orang lain ada, kecuali antara yang tak ada ialah Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar tak ada. Kalau kata okey kita apa, aku turun dulu. Maka Abu Jahal cari Abu Bakar, jumpa satu tempat. Wahai Abu Bakar, aku nak cerita pada engkau ni. Maka Abu Bakar menerima berita tentang Isra' dan Mi'raj, tuan-tuan, bukan daripada mulut Nabi sallallahu alaihi wasallam, daripada mulut Abu Jahal. Abu Jahal kata, wahai Abu Bakar, aku nak cerita tadi ni, Nabi engkau ni cerita begini, sehingga balik semula. Macam mana? Dia nak suruh Abu Bakar tu, mana boleh macam tu? Mana kita nak? Apa Abu Bakar jawab, tuan-tuan? Abu Bakar kata, wahai orang Quraisy, sebelum ni aku percaya dan aku beriman kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun Nabi Muhammad mengatakan bahawa dia duduk di bumi mendapat wahyu yang diturunkan daripada langit. Wahyu turun daripada langit, dia dapat, tuan-tuan. Aku percaya. Ini kan pula kau kata Nabi yang sama terima wahyu naik ke langit. Lagilah aku percaya. Apa masalahnya?
Sebab aku dengan Muhammad ni, wahai Abu Jahal, kalaulah di depan aku ada benteng, ada tembok berwarna putih. Kalau aku kata, kalau Muhammad tanya aku, wahai Abu Bakar, tembok ni warna apa? Aku kata putih. Kalau Muhammad kata, tembok ni bukan warna putih, warna hitam, maka aku percaya bahawa tembok ni sebenarnya warna hitam. Sampai begitu, tuan-tuan. Sebab apa? Sebab dia kata, mata aku mungkin silap, tapi Nabi Muhammad tidak akan silap. Begitu, tuan-tuan. So, nayalah Abu Jahal, tuan-tuan. Ingat nak buat pesta dah, tuan-tuan ni. Dia pun, Rasulullah, Abu Bakar kata, wahai sahabat, mana Rasulullah? Rasulullah di Mekah lagi. Maka Abu Bakar pun naik kudanya, tuan-tuan. Dalam perjalanan itu Abu Bakar bercerita tentang apa yang diceritakan oleh Abu Jahal. Satu-satu daripada Mekah ke Baitul Maqdis ke Sidratul Muntaha, turun balik dan sebagainya, dia cerita supaya semua orang dengar. Orang tak tahu pun semakin ramai. Nah, maka Abu Bakar naik ke bukit yang mana Nabi berada di situ. Nabi pun Abu Bakar kata pada Rasulullah, kita kena balaslah balik. Tak betul ni. Jadi oleh yang demikian Abu Bakar kata, wahai orang-orang Mekah, kamu tahu kan bahawa Muhammad ni tak pernah pergi ke Baitul Maqdis, tak pernah pergi ke Masjidil Aqsa. Sebab Nabi tak pernah pergi, tuan-tuan. Nabi pergi sampai ke Syam, ya tuan-tuan. Syam itu pun masa budak-budak kan. Lepas tu dia tak pergi dah berniaga, tuan-tuan. Dia duduk di Mekah dan sekitarnya saja, dan tak sampai ke Masjidil Aqsa, tak pernah tengok apa yang berlaku di Palestin. Kamu tahu kan? Tahu. Okey. Jadi sekarang ni aku nak Nabi aku ini ceritakan. Dah masuk waktu? Okey, silakan. Kita tangguh sekejap. Subhanallah.